diteruskan dengan mempersilakan peminat ungkapan dan terakhir, yaitu Nafisa binti Jalani dari SMK Dato' Abdul Rahman Anda. Dipersilakan. Andai patah saya Raja Wali, berpangkat jua saya kembali. Tujuan datang bukan untuk populariti diri, tapi datang untuk mengajak bersama-sama menyelami, memahami dan mendalami maudhu bicara yang berbunyi budaya menabung dan melabur bantu mencapai kebebasan kewangan. Sekalung apresiasi kepada koordinator suara yang dihormati Barisan Panel Hakim yang arif lagi bijaksana, kepada penjaga masa yang peka dengan masanya, tuan-tuan, puan-puan dan para hadirin sekalian. Menurut Kamus Dewan edisi keempat halaman 212, budaya bermaksud peradaban, tamadun atau cara berfikir. Sementara ada halaman 1563, menabung artinya menyimpan wang. Di halaman 864, melabur artinya menanam modal atau menyerahkan sejumlah wang untuk sesuatu usaha yang mendatangkan keuntungan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, apabila kita berbicara tentang tajuk bicara ini, kita akan menyentuh 4 perkara yang akan kita telusuri sebentar lagi. Pertama, konsep urusan kewangan. Kedua, perlunya dana kecemasan. Ketiga, simpanan dan pelaburan. Dan keempat, menabung untuk kebahagiaan masa depan. Dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu pada masa kini, urusan kewangan keluarga merupakan satu perkara yang amat penting. Konsep urusan kewangan bukan saja kepada kalangan dewasa, malah perlu diterapkan kepada mereka kanak-kanak lagi. Kita perlu mendedahkan kepada mereka tentang kepentingan menabung bermula dari sekarang. Hal ini dapat membantu mengurangkan perbelanjaan bulanan kita. Dengan harga barang runcit yang semakin meningkat, kita sememangnya memerlukan bantuan daripada semua ahli keluarga dan tidak terkecuali juga daripada anak-anak. Mungkin ada ibu bapa yang tertanya-tanya, perlukah anak-anak diberi pendidikan tentang wang? Untuk mengetahui jawabannya, teruskan mendengar bicara saya. Jawabnya, sudah pasti pendidikan ini perlu. Mengapa? Pertama, untuk menerapkan nilai dan asas yang kukuh pada anak-anak. Pengajaran yang paling penting untuk disampaikan kepada mereka ialah tentang kepentingan menabung dan mengelakkan pembaziran kepada mereka. Hal ini perlu dilaksanakan demi kebahagiaan kita dan anak-anak. Kedua, mendisiplinkan mereka mengenai wang. Dalam konteks ini, mereka akan berbelanja mengikut kemampuan diri. Ketiga, untuk mengelakkan mereka daripada menjadi generasi hutang. Apa yang dikhawatiri apabila memasuki alam pekerjaan bukan saja pinjaman pendidikan yang perlu dibayar, malah ditambah dengan pinjaman kredit, pinjaman pribadi dan sebagainya. Jika hutang ini tidak dikawal, mereka akan dibelenggu hutang untuk tempoh yang lama. Keadaan ini boleh berterusan panjangnya sehingga mereka berkeluarga. Jelaslah dalam hal ini, ibu bapa memainkan peranan penting dalam mencorakkan amalan murni ini kepada anak-anak. Kerana anak-anak ibarat kain putih, ibu bapa lah yang harus mencorakkan dan mewarnai kehidupan mereka dengan amalan murni ini. Hadirin dan hadirat yang dikasihi, apakah yang dimaksudkan dengan dana kecemasan? Dana kecemasan ialah satu dana yang kita cipta untuk membayar perbelanjaan di luar jangkaan. Sebagai contoh, tayar kereta yang perlu ditukar dengan tayar yang baru atau tiba-tiba syarikat bankrupt. Senarai ini boleh berterusan panjangnya dan mungkin kita mengalami hanya satu daripadanya, tetapi semuanya secara serentak. Seperti yang dikatakan oleh Forrest Gump dalam filmnya, life is like a box of chocolate. You will never know what you will get. Kehidupan setiap orang mempunyai turun naiknya, hari cerah dan hari hujan. Apabila kita menyimpan untuk waktu kecemasan, kita bukan saja melindungi diri, malah keluarga kita. Kita perlu bersedia untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak diduga kerana malam tidak berbau. Pada waktu itulah kita memerlukan lonjakan tambahan vitamin S, iaitu
dana kecemasan. Oleh sebab tiada siapa yang tahu tentang masa hadapan, maka semua orang memerlukan dana kecemasan. Kesimpulannya, dalam politik kehidupan bertunjukkan materialistik dan individualistik, kita seyogianya memahami kemaslahatan wang. Oleh hal demikian, menabung memang sinonim dengan wang dan masa depan. Orang yang mengabaikan amalan ini sama seperti menanggap cabaran pada hari muka. Realitinya, peribahasa Melayu ada menyatakan, sediakan payung sebelum hujan. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam memperkatakan dalam bicara seterusnya, kita dituntun ke satu package yang boleh dianggap sebagai insentif untuk menabung, iaitu pelaburan. Selain daripada simpanan, satu lagi cara yang boleh membantu untuk meningkatkan jumlah nilai wang ialah pelaburan. Sebagaimana kata tokoh Mahatma Gandhi, berfikirlah untuk hari esok dan bertindaklah hari ini. Oleh itu, kita perlu bijak dalam merancang pelaburan. Selain itu, kita perlu mendapatkan nasihat kewangan daripada penasihat kewangan secara berhati-hati. Jangan sudah terhantuk baru nak tengada, pastikan mereka berkelayakan dan berpengalaman. Natijahnya, kita tidak seharusnya membuat keputusan melabur secara tergesa-gesa. Sebagai pelabur yang bijak, kita seharusnya mendapatkan maklumat secara proaktif mengenai beberapa pilihan pelaburan yang ada dan sentiasa peka dengan keadaan dan pasaran ekonomi semasa. Para hadirin yang dimuliakan, kita semua impikan kehidupan yang lebih baik. Oleh itu, kita perlu menabung untuk kebahagiaan masa depan. Namun begitu, apakah faedah-faedah menabung? Antara faedahnya ialah untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan kualiti hidup, berdikari dari segi kewangan, keselesaan dalam persaudaraan dan untuk meningkatkan ekonomi negara. Wang tabungan yang dikumpulkan acap kali dibawa ke bank untuk disimpan. Hal ini sekaligus menjadikan kita sebagai warga yang sensitif terhadap perkembangan ekonomi semasa. Daripada perspektif ekonomi, kita dapat memainkan peranan sebagai perencana governance yang membebaskan negara daripada wabak kemelesetan ekonomi. Tegasnya, simpanan tidak seberapa yang kita laburkan dalam bank simpanan dapat digunakan oleh pihak bank untuk pelaburan mega sekaligus menstabilkan ekonomi negara. Walhasil, sebagai warga yang betul menjadi modal instan kepada nusa tercinta, kita sewajarnya menjadikan amalan menabung sebagai rutin harian. Pulangan yang lumayan daripada amalan murni ini dapat dirasai bukan sahaja untuk diri, justru seantero jagat raya. Sekian 10 jari di hulu seandainya terdapat keterlaluan bicara, keterlaluan cara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon peminat terus berada di atas pentas untuk beri soalan spontan daripada ketua. Okey. Kalau kita lihat daripada rata-rata untuk beberapa tahun belakang ini kan, kita dapati generasi muda ataupun graduan yang selepas habis belajar di mana mereka mula bekerja. Jadi kebanyakan daripada mereka terpaksa berhutang. Terpaksa berhutang. Jadi apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh remaja apabila mendapat pekerjaan besok agar kita tak terperangkap dalam hutang yang terlampau ini? Terima kasih kepada Tuan Hakim yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Peribahasa ada menyatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dewasa kini, di dalam kerajaan Ahbab, popular dengan remaja ataupun pelajar graduan universiti yang mempunyai banyak hutang. Mereka tidak menggunakan pinjaman yang diberikan oleh kerajaan iaitu PTPTN dengan sebaiknya. Oleh itu, pada pendapat saya, mereka seharusnya menjadikan amalan menabung sebagai rutin harian. Selain itu, mereka perlu mendapatkan nasihat daripada penasihat kewangan secara berhati-hati dengan pergi ke dengan berjumpa dengan penasihat kewangan yang berkelayakan dan berpengalaman. Terima kasih.